akan lalui itu agenda yang ada di sini. Agenda pertama iaitu pembentangan kertas cadangan oleh Persatuan Endoli. Jadi tak perlu saya bertutur panjang di sini. Saya kata kita terus fokus pada misi kita pada ini. Maka saya dengan segala sukacitanya mempersilakan wakil daripada Persatuan Endoli iaitu Cik Aziz Nubuda untuk menyampaikan atau untuk membentangkan kertas cadangan mereka. Silakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam silaturahim. Namaste Tuan Pengerusi, sahabat saya daripada Satuan Penjara. Dan saya mewakili kepada yang berbahagia Encik Aziz Pemuda, iaitu Presiden Endoli merangkap Timbalan Presiden QPEX satu yang berusaha semua barisan-barisan kepimpinan QPEX dan juga kesatuan-kesatuan dan persatuan sekerja beruniform Malaysia dan juga esko-esko daripada Endoli, iaitu kesatuan pihak berkuasa tempatan Semenanjung Malaysia, yang saya kasih rakan-rakan seperjuangan daripada 6 kesatuan dan persatuan pada hari ini, dan kita diberi masa setengah jam. InsyaAllah kita akan cuba habiskan dalam tempoh masa setengah jam. Dan juga kepada pegawai-pegawai kanan daripada Bomba dan Penyelamat persatuan kita yang sudi ataupun kita berada di lokasi ini, alhamdulillah semuanya sihat, sihat belaka. Dan saya perkenalkan diri, nama saya Muhammad Fauzi Makruf, Pengarah Jabatan Penguasa dan Keselamatan yang di DJ, mewakili Satuan Endoli Semenanjung Malaysia. Jadi pada pagi ini kita tak perlu nak recap balik apa yang Tuan Presiden sebut semalam. Sebenarnya kita dalam satu senario yang kita rasa kita memerlukan satu perubahan pada skim perkhidmatan. Kalau dilihat dalam skim perkhidmatan beruniform, acap kalinya disebut berhubung dengan risiko. Kalau kita kata hari ini 7 kesatuan dan persatuan yang hadir pada hari ini, sebenarnya kita tak perlu cerita risiko risiko kita tak. Maksudnya risiko dalam 7 kesatuan dan persatuan hari ini boleh kita klasifikasikan sebagai 7 badan beruniform yang mempunyai tahap risiko yang tinggi. Tuan-tuan dan puan-puan setuju? Jadi hari ini kita akan membincangkan lebih lanjut berhubung dengan risiko dan sebagainya. Jadi di PBT ini sebenarnya di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, kita pun kadang-kadang merasa kecil hati kerana penguasa PBT ini ataupun penjawat-penjawat awam di PBT sebenarnya di bawah selenggaraan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Tetapi malangnya beberapa skim sahaja yang digubal. Walaupun ada hasrat disebutnya nak wujudkan Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri, tapi masih tak berjalan. Sebenarnya di PBT tuan-tuan, kita ada 154 PBT. 154 PBT mewakili Semenanjung Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak, juga wilayah Persekutuan Labuan. Sebenarnya 153, campur lagi satu adalah daripada Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya di negeri Melaka. Dan saya dikabarkan akan keluar lagi satu Majlis Perbandaran lagi di Melaka. Jadi tuan-tuan lihat senario yang berlaku di kaca TV dan sebagainya. Tugas-tugas PBT ini kadang-kadang kita adalah frontliner kepada penduduk. Di Mati Hamun setiap hari tugas kita mencakupi 24 jam. Jadi skim perkhidmatan ini sebenarnya hasil usaha daripada pihak kesatuan. So hari ini kita telah pun melalui beberapa fasa yang telah pun kita gerak bersama kesatuan Endoli kita, bersama kesatuan QPEX kita, untuk memastikan membela nasib-nasib pekerja kita mencapai satu tahap
pihak yang baik. Kalau skim perjawatan yang lain ada time base, tapi malangnya skim perjawatan beruniform kita tak nak dibagi sebagai time base. Jadi saya pun berpengalaman dengan pihak JPA seperti mana yang disebut oleh Tuan Presiden semalam. Baru buka mulut nak ubah skim penguat kuasa, dia pun sebut skim penguat kuasa sekarang ni kita tak boleh nak ubah, sebab kita dalam skim kejat, nak mengecilkan skim perkhidmatan awam. Itu jawapan pertama. 3 kali kita review mesyuarat, dia pun sebut nak ubah skim perkhidmatan penguat kuasa PBT. Tugasnya saya nampak sama juga dengan Kementerian Dalam Negeri, sama juga dengan Jabatan Pengangkutan Jalan. Sebenarnya undang-undang kita berbeza. Yang ini masalah kita. Kali kita review juga, kita minta lagi, dia pun sebut kalau kita tukarkan, kita bagi 2 pilihan. Boleh tak dia cari rumah baru selain daripada N yang sedia ada? You pergi tanya skim, katakan nak masuk keselamatan, tanya orang keselamatan, setuju tak nak masuk skim dalam keselamatan? Kalau orang tu setuju, you boleh tumpang. Tapi kita dah tak ada huruf nak bagi dah. Bunyilah banyak huruf A sampai Z, tak ada huruf jawapannya. Ini kadang-kadang tu kita rasa penguat kuasa di PBT. Jadi itulah senario ni di PBT ni. Okay, next, kita terus saja menjurus kepada kertas kerja ini. Telah pun diserahkan kepada berbagai Tan Sri KSN kita bersama pihak QPEC dan juga pihak Kesatuan NOLA kita pada 13 Februari 2013. Kita dapat berjumpa dengan KSN, kita menyerahkan kertas kerja ini. Kalau kita lihat kertas kerja ini menjurus kepada perkhidmatan pegawai penguat kuasa, penolong pegawai dan penguat kuasa. Sebenarnya klasifikasi perkhidmatan kita pentadbiran dan sokongan. Grade kami ini sama seperti kerani. Kalau kerani basic 920, penguat kuasa masuk 920. Sama saja. PT, pembantu takdir, kita PP, pembantu penguat kuasa. Kalau untuk makluman tuan-tuan, di Malaysia, kalau saya dengar semalam Kesatuan Perjawatan Uniform lain, ketuanya JUSA A, JUSA B atau JUSA C, ataupun baru upgrade kepada JUSA A. Tetapi malangnya kuasa PBT ini, jawatan tertinggi setakat ini Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, grade 54, 1 ada kat Malaysia. Grade kedua tertinggi ada 2-3 PBT, Majlis Perpadaran Subang Jaya umpama, grade 52. Yang lain ni masih di grade bawah. Apatah lagi di majlis-majlis daerah, mereka diketuai oleh pegawai B dan pegawai 41. Okay, next, cadangan ini kita nak tukar. Perpadaran Bandaraya Daerah. Yang ni seringkali saya sebut di kementerian. Bila nak sebut ubah skim, janganlah minta kita yang datang. Pihak JPA ada pembangunan organisasi. Mereka should kaji, panggil kita kaji kita punya skim perkhidmatan. Yang ini yang kita nak sebenarnya. Jangan menunggu kepada permohonan. Bila kita bagi pada permohonan kita seringkali tidak diindahkan. Ini yang masalah kita. Jadi cadangan kita tuan-tuan, kalau bandaraya pengarahnya grade 54, samalah bandaraya lain 54. Kalau perbadaran 52, samalah 52. Ini tak based on siapa buat kertas kerja dulu, siapa yang agaknya bagus PR-nya, dia dapatlah. Dan struktur juga berbeza-beza tuan-tuan. Kalau kesatuan tuan-tuan yang lain, umpamanya JPJ, umpamanya penjara, tapi kami tidak. Di PBT, katakan di MBBJ, grade kami 48, staf ada 400 orang. Bukan saja jaga penguat kuasa, pengawal keselamatan. Kalau berbeza di PBT lain, umpamanya Subang Jaya, stafnya 300 orang, grade-nya 52. Di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, stafnya 1,800, pengarah penguat kuasanya grade 54. Cuba tuan-tuan bayangkan. Kalau berbeza di kementerian-kementerian, kalau kita tengok unit kecil, grade-nya JUSA C. Kita ni kerja bukan nak pangkat tuan-tuan, tapi kita rasa kerja PBT ni lain macam sikit. Kalau tuan-tuan pergi kat PBT ni, kita ada 24 ahli majlis dalam PBT yang sebagai pembuat dasar. Yang ini yang cabaran-cabaran kita. Penduduk juga bertambah. Saya ambil contoh MPJ ataupun di negeri Selangor, hasil PBT yang banyak. Petaling Jaya hasilnya 300 juta lebih, sama dengan 2 negeri di utara, Perlis dan juga Kedah. Tapi grade Datuk Bandar ni JUSA C. Inilah tuan-tuan senario kita hari ini. Kalau kita lihat lainnya, saya dah sebut tadi, saya rasa ini latar belakang, saya tak perlu nak highlightkan. Tuan-tuan tahu kerja PBT, bagaimana susahnya kerja PBT. Kalau orang sebut kerja PBT, kita mempunyai lebih daripada 30 akta dan undang-undang kecil yang terpaksa kita kuat kuasakan.
Sebelum pilihan raya kita sebut poster. Sedang dalam pilihan raya pun benda yang sama. Lepas pilihan raya, PBT sedang sibuk menurunkan poster-poster pilihan raya. Ini juga kerja-kerja yang kita ada. Next, senarai undang-undang yang diguna pakai. Undang-undang ni sebenarnya kita gabung. Kalau di sini ada Kesatuan Jabatan Pengangkutan Jalan, kita sebenarnya mengguna sama Akta Pengangkutan Jalan 2007. Kita buat perintah lalu lintas di bawah akta yang sama. Ini kadang-kadang kita ada pertindihan tugas dengan pihak JPJ, pertindihan tugas dengan pihak PJRM. Ini jalan majlis. Kita tak boleh keluar kompang jalan ni, because jalan federal. Jalan federal kuasa di bawah PJRM dan juga pihak JPJ. Inilah sinyalus sebenarnya PBT sebenarnya. Ini di antara undang-undang yang ada di situ. Undang-undang ni pula tuan-tuan, undang-undang kecil dibuat oleh Dewan Undangan Negeri. Kuasa Akta 171 tak dipinta, menghadkan kadar denda kompang kita RM1,000. Tuan-tuan bayang RM1,000. Buat rumah besar macam mana pun RM1,000 kompang. Penjara kalau naik mahkamah tak lebih RM2,000. Itu undang-undang yang kita ada. Sedih PBT. Tetapi bila residen bising kat kita, public complaint tak ambil tindakan, dah keluar kompang dah berapa ratus? RM250. Yang ini yang masalah di PBT. Akta hidup tak dipinda lagi. Kalau kuasa PBT ni, kalau kita lihat struktur pentadbiran berbeza, peranan berbeza, lantikan berbeza. Ada kerajaan negeri yang dilantik oleh kerajaan negeri, ada yang dilantik oleh pihak majlis sendiri. Pemakaian pangkat berbeza-beza. Seperti mana Tuan Presiden sebut semalam. Saya pun nak menarik sedikit perhatian tuan-tuan dan puan kepada ucapan Presiden semalam. Kita pakai paku yang sama. Saya kadang-kadang pakai paku ni nak pergi mesyuarat dekat balai, kita tengok paku kita sama dengan OSPD. Kita tak tahu grade dia lagi. Jangan grade kita lagi rendah ataupun lagi tinggi. Ini masalah kita. Jadi hari ini sebenarnya kita duduk dengan 7 kesatuan ni, kita akan berbincang sama dari segi grade pemakaian dan sebagainya, supaya kita boleh respect each other. Tiada peluang kenaikan pangkat. Di PBT nak tunggu bos pencen baru dapat naik pangkat. Kalau bos tak pencen, jawapannya tak ada naik pangkat. Sebab peruntukan satu saja, tak boleh tukar. Di Selangor kita dah tukar pengarah. Tapi tak boleh tukar body, tukar secara pinjaman saja. 2 tahun, bagi 3 increment total. Next, kita lihat lagi senario yang di situ. Proses kerja jawatan kontrak dan sebagainya. Itu sebabnya dalam paper ni kita nak maklum bahawa kita mohon pada JPA, kita tidak mahu lagi perjawatan kontrak untuk pengawasan. Tuan-tuan bayangkan, orang yang menguasakan undang-undang taruh jawatannya kontrak. Kalau disebut semalam pengawal keselamatan, memang betul. Kita nak mohon polis bantuan, jawatan dalam skim JPA tak tertera polis bantuan. Apa JPA sebut? You gunalah pengawal keselamatan, you jadikanlah polis bantuan. Kalau kita tanya polis pula, macam mana kita nak lantik polis bantuan? Boleh you lantik polis bantuan, pakailah apa-apa post yang you nak. Macam tu pula. Tapi legality ni sebenarnya salah. Ini masalahnya tuan-tuan. Next. Okey, yang ni senario sebenar. Kita kalau lihat struktur pentadbiran PBT berbeza-beza. Dalam study ni kita nak sama. Kalau penguasa ni di bawah jabatan, satulah jabatan. Tak usahlah tompang ke jabatan luar. Jabatan luar ni tak suka, tompang ke jabatan lain. Tak suka jabatan ni, tompang pula yang lain dan sebagainya. Yang ini kita tak. Dan kita lihat dekat sini, dasar memang seringkali berubah-ubah. Tiada pengkhususan kaedah penguasaan, SOP dan sebagainya, dan seperti mana yang tertera di situ. Kita boleh lihat sendiri. Jawapannya 100% ya. Next. Inilah sebenarnya senario sebenar tugas PBT. Publik, orang awam, residen setempat akan mencari PBT. Dan di sini kita ada isu-isu kesihatan, bencana alam, standby 24 jam, trafik, jalan, bangunan, tanah, perniagaan alam sekitar, semua dilombok pada PBT. Sebab kita ada satu pertindahan tugas. Dalam mesyuarat yang diadakan di pihak kementerian, hujung tahun lepas, apabila satu badan penguasaan Malaysia dipanggil duduk bermesyuarat, semuanya masing-masing terkejut dengan pertindihan tugas yang ada. Bylaw ni PBT ada, sana pun ada, sini pun ada. Jadi kita pula kadang-kadang terpaksa arah ke sana tolak ke sini balik dan sebagainya. Inilah senario sebenar dan kementerian jabatan yang sama. Tapi kita sebenarnya di penguasa PBT kita tak ada masalah untuk bekerjasama. Sebenarnya penguasa PBT ni bekerjasama dengan baik dengan PJRM, Jabatan Agama Islam, Kementerian Dalam Negeri. Kita juga ada operasi bersama Kastam, bersama pihak JPJ juga ada operasi bersepadu yang kita ada. Itu adalah satu understanding dan teamwork kita yang bagus selama. Tak ada masalah pun.
Tak ada lagi PPT yang komplain tak boleh kerja dengan jabatan, tak ada. Tetapi pertinggihan tugas ni perlu dikhusus dan disusun semula. Dalam mesyuarat itu kita mencadangkan selepas ini satu bengkel lagi untuk mengkhusus kepada kita punya senarai tugas supaya tidak berlaga-laga, tuan-tuan. Ini jalan, satu jalan 5 orang boleh masuk. Ini yang kadang-kadang orang bising. Hantar komplain dekat MBPJ tak jawab pula, hantar komplain dekat Shah Alam tak jawab pula, hantar komplain dekat Johor Bahru tak jawab pula. Balik pula di kementerian pula channel ke PBT pula channel balik ke Biro Pengaduan Awam dan sebagainya. Tak sudah dijaga. Ini adalah senario sebenar di PBT. Orang kata apa? Inilah pertindahan tugas yang sepatutnya kita duduk untuk kita perhalusi lagi dan kita punya pertindahan tugas. Next. Struktur dan perbandingan. Peranan dan tugas penguasa oleh badan PBT ini tidak pernah dikaji secara total. Inilah kita gerak dengan kesatuan kita untuk mengkaji kewujudan pelbagai isu dan masalah di PBT menyebabkan pelantikan anggota penguasa tanpa perancangan. Berapa nak pakai? 30. Alah, 30. Lepas tu pula pergi mohon jawatan tetap, tak dapat tetap pula, tak nak kerja pula. 10 tahun kontrak ni. Bos pun tak nak buat jawatan tetap. Inilah konflik dalam. Tak boleh tukar, tuan-tuan. Kalau di kementerian tuan-tuan boleh tukar, tapi tak boleh tukar, duduk di PBT sampai pencet. Ini masalah kita. Close service yang kita ada close service, kita tak boleh nak tukar. Yang kedua, kita tidur itu kewujudan pelantikan tadi. Yang ketiga, kuasa mutlak dan mengubah membina undang-undang. Kita terhad. Undang-undang kecil saja boleh. Akta 171 masih belum lagi dipinda. Tugasan penguasaan bergerak secara sendirian. Kadang-kadang kita bergabung dengan jabatan yang saya sebut tadi, tetapi apakan daya, setiap hari kita tak boleh bergabung sebab masing-masing mempunyai tugas dan komitmen masing-masing. Ini juga masalah yang kita ada. Apa lagi? Next, kita lihat di situ. Struktur jabatan, ini yang berbeza-beza ni. Ada di bawah undang-undang, ada di bawah lesen, ada di bawah perhubungan awam, ada di bawah jabatan kesihatan dan sebagainya. Kalau penguasa ni tuan-tuan, badan penguasa, haruslah kita beri satu jabatan. Mungkin jabatan dan kesatuan tuan-tuan yang lain tak menghadapi masalah. Tetapi di PBT inilah sebenarnya dia berbeza-beza. Ada orang 300 orang jadi bahagian. Ada orang 20 orang jadi jabatan. Ini masalah. Duduk tompang-tompang di jabatan orang. Tiada garis panduan dan kawalan berhubung dengan pengurusan PBT, tata cara pemakaian, pakai semua. Tetapi apabila kita menggerakkan bersama pihak kesatuan ini, kita bagi kepada semua negeri, alhamdulillah nampaknya majoriti negeri dah duduk bersama penguasa. Nak seragamkan baju, nak seragamkan pemakaian pangkat. Bermesyuarat sama dalam satu negeri untuk menyindirkan SOP-SOP yang seragam. Grade hierarchy yang tidak seimbang. Itulah. Kalau dulu KP 15 tahun, sekarang dipendek 13 tahun. Masalahnya tuan-tuan, bila dipendekkan pula, kita pula yang masalah. Bila semuanya dah pakai baku di atas, yang bawah dah tak ada lah. Itu sebabnya kita kena wujudkan lapisan-lapisan grade ni supaya tugas kita berjalan seperti mana kita rancang. Ini masalahnya. Peluang kenaikan pangkat, saya dah sebut tadi, time base. Kalau kita tuan-tuan kesatuan kita 7 ni, kita fight, kita perjuangkan untuk time base. Kalau persatuan lain pun dapat untuk time base 8 tahun 8863, kita pun nak juga. Nak bagi tambah tak apa, 9863. Kurang-kurang kita becek grade kita 54. Yang ni masalah tuan-tuan. Nak tunggu naik pangkat tuan-tuan susah. Nak tunggu naik pangkat ke tempat kita ni. Kalau di kementerian tu agak sikit senang. Bukan kata senang sangat tak. Di PBT ni close langsung. Ibarat kata tak suka kerja berhenti. Nak tunggu bos berhenti. Kalau bos semua muda nak tunggu besar awal, tak mungkin. Nak tukar, tak mungkin juga. Okey. Ketiadaan dan ketidakseragaman SOP. Yang ni juga. Berbeza-beza. Orang ni buat A, orang tu buat B, orang ni buat C dan sebagainya. Bebanan dan pertindahan tugas yang saya sebut tadi, perbandingan tugas-tugas pengurusan dan operasi di antara agensi penguasaan kerajaan pusat memberikan majalah bahawa tugas tanggungjawab dipikul oleh badan ini melebihi tugas hakiki. Malah terpaksa menanggung beban tugas ini. Kerana tuan-tuan, kita di PBT ni sebenarnya penduduk direct kepada kita. Bila kita lambat sikit jawab aduan, dikata kita malas pilih, makan gaji buta, surat melayang-layang. Sekarang, jadi itu masalah yang kita hadapi. Okey, walaupun undang-undang yang dipakai adalah sama, namun berbadan tugas dan risiko adalah sama. Seperti mana yang saya sebut tadi. Itu sebabnya kita 7 kesatuan ni, kita berpegang kepada satu. Maksudnya kita jangan fikir, saya pun tak fikir PBT, tuan-tuan tak fikir jawatan tuan-tuan. Kita bersama-sama bergerak 7 kesatuan ini
dari segi allowance risiko ataupun dari segi risiko kerja dan sebagainya, kita bersama-sama. Jadi esok bila kita fight dengan kerajaan, kita bersatu hati. Jangan kata aku nak lain lah. Jadi kita bersama-sama, tuan-tuan. Kalau suara satu kita tak dengar, kalau 7 kesatuan yang kita ada hari ini, mungkin kita boleh dapat satu suara majoriti yang sangat baik. Asas pertimbangan, kalau kita lihat di situ, mengkaji struktur organisasi dan fungsi utama penguasa PBT seluruh Malaysia. Kita nak yang ini. Kita nak struktur organisasi sama. Kalau di bandaraya catatannya begini, di perbandaran catatannya begini, di daerah pun kita nak yang seragam. Kekuatan anggota tak perlu nak minta tiap-tiap tahun, berdasarkan kepada jumlah kutipan hasil. Kalau kutipan hasil 150 juta setahun, katakan kita nak pakai kuasa 100 orang, automatik kita akan dapat waran 100 orang. Tak perlu lagi nak minta-minta, nak buat paper ni, tuan-tuan. Kadang-kadang paper kita buat tebal-tebal ni tak dibaca ni pun. Ini masalah kita. Mengkaji skim perkhidmatan, gaji dan allowance yang sesuai dengan beban tugas. Untuk maklumat, tuan-tuan, kalau disebut semalam allowance risiko, sebenarnya Selangor adalah salah satunya PBT yang membayar allowance risiko penguatkuasa dan bertahun lamanya di bawah kelulusan kerajaan negeri sebanyak RM300 sebulan. Tapi sekarang ni PBT lain tengah berikut. Saya difahamkan ada 200 dan Dewan Bandaraya pun baru diluluskan. Kerana Dewan Bandaraya di bawah kementerian, mereka baru diluluskan 200. Jadi kalau semalam disebutnya Presiden kita sebut 300, sebenarnya saya nak mencadangkan masa kita berhenti pukul 2 ni, mohon lebih sikit lah. 400 ke 500, dapat 300. Tapi risiko jangan berbeza-beza antara pegawai dan anggota. Pada kita risiko beruniform adalah sama. Semua orang hadapi risiko. Ini, tuan-tuan, allowance risiko. Dan ada lagi allowance lain yang kita minta. Ini kita minta seragam. Dan hari ini mungkin saya pun baru kenal dengan tuan-tuan, tuan-tuan baru kenal dengan kita. So kita akan berbincang allowance mana yang kita nak minta. Kalau tuan-tuan dah ada allowance tu, kita nak tarik je, pergi kepada skim-skim perkhidmatan kita yang ada. Kita share sama tuan-tuan. Mewujudkan Jabatan Penguasa PBT di bawah KSU Kementerian. Yang ini kita nak satu ibu pejabat juga. Nak harap KPKT, tuan-tuan, bebanan tugas terlalu banyak. Saya rasa tak mampu di bawah KPKT. Kita nak wujudkan kita punya unit di sana, boleh kontrol satu Malaysia. Yang ini kita nak. Pelaksanaan kenaikan grade melalui skim bersepadu dan kenaikan pangkat secara time-based. Saya dah sebut tadi, tak perlu saya ulas lagi. Next, pelaksanaan peperiksaan perkhidmatan. Yang ini juga PBT, tuan-tuan. Di PBT nak sah jawatan kena pergi peperiksaan perkhidmatan. 2 peperiksaan perkhidmatan. 1 peperiksaan perkhidmatan PBT, 1 peperiksaan perkhidmatan IJP. Tuan-tuan tahu di PBT, kita PBT lain dalam Malaysia pergi rujuk dekat DDKL. Semua kantoi, keputusan kandas. Sebab bylaw tak sama. Nak jawab apa? Orang tu ada akta rumah urut. Kita mula-mula cek. Ada PBT tak ada pun. Yang ini masalah kita. Mengkaji secara keseluruhan undang-undang sedia ada yang dah rapor ni 1000, 2000 kita nak ubah. Mewartakan latihan kita. Akta 171 akta induk oleh PBT. Malangnya penguatkuasa PBT pun tak diwartakan dalam akta. Cuba tuan bayangkan. Saya juga go through ni undang-undang orang lain. Contohnya JPJ, Immigration. Ada tafsirannya. Pegawai pengangkutan jalan, pegawai level mana. Di PBT tak ada. Dia tulis apa? Pegawai yang diberi kuasa sahaja. Ini juga masalah kita. Tiada latihan kontrak yang saya sebut tadi. Kajian semula ke atas pertindahan tugas dengan agensi penguasaan. Saya rasa yang ini tak ada masalah. Kita boleh selesaikan antara agensi, walaupun ada pertindahan kuasa di situ. Next, menyediakan latihan yang khusus yang seragam. Ini ada orang sama juga. Ada orang buat khusus 3 bulan anggota baru. Ada orang buat 2 minggu je. Ada orang tak buat, tuan-tuan. Semalam nanti hari ini pergi operasi. Bila sebut kenapa tak buat khusus, tak ada bajet. Majlis tak ada bajet. So kalau dikandaikan hari ini budak tu kena pukul mati gatak jawapannya. Ini masalahnya. Penyediaan plan strategik. Bukan saja kerja ad hoc penguatkuasa ni, pergi aduan, pergi saman. Tak selesai masalah. Kita kena tengok bagaimana nak menyelesaikan masalah. Kadang-kadang kita ni penguatkuasa orang yang paling hujung sekali. Bila buat dasar, kadang-kadang dasar konflik dengan tindakan penguatkuasaan. Memperluaskan publicity, pelaksanaan tindakan penguatkuasaan, meningkatkan ekspektasi masyarakat, menyediakan sistem penguatkuasaan secara elektronik. Ada orang pakai buku, ada orang pakai kuasaman, pakai handheld, pakai mesin, ada orang pakai buku.
Menyediakan sistem penguasaan secara elektronik untuk mengurangkan beban tugas. Kita juga buat kuasa ni banyak buat tugas-tugas pentadbiran. Okey. Hal-hal lain yang berkaitan. Okey, analisa dan input. Kita juga telah membuat analisa, tuan-tuan. Melalui kesatuan, kita dapat figure ni sebenarnya. Dalam Malaysia ni, kita pergi kementerian tanya berapa jumlah penguasa utility, tiada jawapan. Kita pergi roadshow dengan pihak kesatuan kita, pergi kepada semua negeri, bergabung, tuan. Hasilnya, kita jumpa maklumat ini 9,623 rupanya penguasa PPT Malaysia daripada 154. Sebelum tak ada figure. Tak ada figure, tak tahu berapa. Kita pergi beberapa negeri bersama pihak kesatuan dan orang kata, saya grade N11 tuan. Ya Allah, N11 mana ada? Orang sudah masuk. Ada orang lagi grade N11. Nah, yang ini yang kita nak selesaikan. Daripada 9,623 ni, next, kita ada buat roadshow. Kita pergi ke negeri-negeri, taklimat ke negeri bersama pihak kesatuan kita dengan kerjasama pihak kerajaan negeri, dengan kerjasama pengarah-pengarah dan YGP Datuk Bandar Negeri setiap daerah, bandaraya dan perbandaran. Kita selesai ni, kita dapat lebih kurang semua negeri kita pergi, kita dapat berjumpa dengan lebih kurang 2,514 orang. Dan hasil survey kita menunjukkan lebih 90% bersetuju dengan perubahan pada segi perkhidmatan penguasaan ini. Ini hasil yang kita dapat. Next. Ini peratus kehadiran, tuan-tuan. Negeri 9. Ada orang negeri 9 kat sini? Ada orang negeri 9 Okey, saya dah diberi warning. Next. Masa dah habis 3 minit lagi. Next. Okey, yang ini transformasi yang kita dah ada hari itu. Kelayakan lantikan, saya rasa kita akan bincang hari ini. Masa bengkel kita, sama juga SPM. Kalau kita kata semalam tak nak pakai SPM dan sebagainya, kita kena kaji. Sebab pengkhususan kerja kita ni berbeza-beza mengikut agensi beruniform yang ada hari ini. Next. Okey, ini yang kita ada. Sama juga N41, 32, 27 dan sebagainya. Next. Syarat lantikan, cadangan gelaran. Yang ini yang kita nak cadang yang baru, tuan-tuan. Kita nak cadang di kementerian Jusasi. Dan kita tak nak Jusasi itu grade terbuka. Bila grade terbuka, tuan-tuan, habis. Kalau tuan-tuan custom grade terbuka atas, habis. JPJ habis. Kita orang bawah tak dapat jabatan. Kalau di JPJ sama dengan kita buat kuasa, grade di atas tu buat jawatan pegawai buat kuasa, grade tertutup. Kita nak bagi orang kita naik pangkat ke atas. Kalau grade terbuka, tuan-tuan, N terbuka, nasib lah. Ini masalah kita. Yang kedua, grade 54, 52, 48, 44, kita nak selaras mengikut bandaraya, perbandaran dan juga daerah. Kalau daerah grade berapa, kita nak keduanya grade yang sama. Next. Okey, yang ini yang grade-grade yang perjawatan lain. Kita nak ubah daripada N, kita nak beri KT. T stand for tempatan, penguasaan tempatan, K untuk keselamatan. Itu sebabnya kita nak cadangkan klasifikasi perkhidmatan kita yang baru. Kita nak tumpang di bawah klasifikasi perkhidmatan keselamatan. Kita harap-harap orang keselamatan setuju lah terima adik baru ni. Nak tumpang Next. Next, ini semua grade jabatan. Yang ini yang Kementerian dan Jabatan di Malaysia. Untuk maklumat saja. Next. Okey, masa dah habis. Ini sepanjang roadshow yang ada. Dapat saya simpulkan hari ini sebenarnya pertama kali, dulu kali yang kita duduk 7 kesatuan beruniform. Kita beri satu tepukan kepada pihak kesatuan-kesatuan kita dan pihak Tibet. Kita berjaya mengumpulkan kita 7 kesatuan. Apa kita rasa 7 kesatuan ni semuanya kita fight sama-sama, bukan untuk perjawatan kita sahaja, tetapi kita melihat kepada 7 kesatuan beruniform. InsyaAllah kita punya akan diluluskan. Kalau tak lulus macam kita sebut semalam lah, kita pun berfikir juga kan. Cuma kita tak berfikir, tahap berfikir je. Sebab kadang-kadang tuan-tuan, pihak DPA ni, kita bukan nak condemn, baru buka mulut je dah tolak. Buka mulut je dah tolak. Bagilah ruang kita dulu untuk kita membicarakan tugas kita. Dan saya sebut dengan pihak JPA, kita alu-alukan JPA datang ke PBT, duduk 3 bulan kerja dengan PBT, dan balik buat cakap kita. Baru dia rasa Sabtu Ahad pergi tuan-tuan, tak ada overtime. Dialog penduduk siang malam kita. Jadi sepanjang roadshow. Dan saya nak tutup presentasi saya dengan kita punya rumusan pada hari ini. Next.
rumusan kita dan kesan transformasi ni saya rasa tak perlulah saya nak elaborate. Semuanya bila kita nak ubah kita mesti ada kesan. Next. Secara rumusannya kita rasa beban tugas ketidakseragaman dan faktor-faktor yang saya sebut tadi. Kalau boleh kedua ni kita berfikir, kita very open, orang kata kita menerima pandangan daripada kesatuan-kesatuan yang lain ke arah penambahbaikan pada skim perkhidmatan penguatkuasa PBT. Di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada pihak QPEX yang menganjurkan PK ini dan saya ucapkan syabas dan tahniah kepada juga 7 kesatuan-kesatuan yang ini kita lah. Tuan-tuan dan puan-puan adalah orang-orang yang memperjuangkan hak-hak perjawatan kesatuan bagi jawatan-jawatan kita. Dengan rasa rendah diri, saya rasa yang sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih. Ampun dan maaf sekiranya terkasar bahasa atau kurang kata. Kita akan berjumpa lagi dalam sesi petang ini, sesi dalam perbincangan. InsyaAllah kita bergabung sama idea-idea yang kita ada. Kita memastikan supaya impian kita akan menjadi kenyataan. Impian kita akan menjadi realiti. Dan kerjasama daripada 6 kesatuan lain adalah diharapkan dan juga bagi pihak kami penguatkuasa PBT kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kesatuan Enole dan Barisan Expo yang ada hari ini. Barisan Kepimpinan Enole, kita ucapkan terima kasih di atas perjuangan yang tidak henti-henti bagi memastikan tahap kebajikan anggota penguatkuasa dan penjawat-penjawat awam di PBT diambil kira, ditambah baik dari masa ke semasa. Jadi dengan itu tuan-tuan, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada semua yang hadir pada pagi ini. Dan juga kita harap PK ini akan memberi makna dan memberi manfaat dan juga memberi faedah dan hasil yang memberangsangkan kepada kesemua tujuh kesatuan dan persatuan berindividu. Dengan itu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Perangkat kami terima kasih kepada wakil daripada Sanule, Encik Fauzi bin Rukmaru. Saya tak agak suntuk pada pelantui dengan agenda penyanyi ini kan. So kata kita berhenti pada pukul 9 suku kepada Sanule. Bagi saya cukup setengah jam lah kan, sebab ikut janjian dalam agenda. Jadi terima kasih sekali lagi kepada wakil daripada Sanule. Semangat sekali beliau dan beragar pada beliau tidur dia setelah meluahkan segala yang pernah dalam diri selama ni kan. Jadi kita teruskan kepada agenda kedua, iaitu pembentangan ketat cadangan daripada Kesatuan Perkhidmatan Immigration. Jadi itu majlis dengan segala hormatnya persilakan Encik Muhammad Reza, Encik Muhammad Zaidi bin Bulat, Exco KPSR kepada Perdaya. Dengan segala hormatnya majlis persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asma' Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Assalamualaikum dan selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis, kemudian pihak-pihak yang terlibat terutamanya QPEX dan Jabatan Bobor kerana telah berjaya mengumpulkan kita daripada ketujuh-tujuh agensi penguatkuasa di bawah satu bumbung untuk membincangkan isu-isu untuk kepentingan bersama. Jadi saudara kita yang sebelumnya tadi telah pun panjang lebar, jadi rasa saya adalah wajar saya terus direct to the point. Walaupun direct to the point, tetapi masih juga ada sinonim isu-isunya yang kita akan sampaikan. Saya tak nak terlalu formal, saya nak dalam keadaan relax saja. Kita membentangkan dalam keadaan relax. Jadi kalau menceritakan
masalah. Saya start dengan masalah sebab slide saya ada dalam 7-8 slide saja. Sekejap saja. Cuma dari segi kalau membincangkan cerita masalah-masalah, sebenarnya kalau tuan-tuan dan puan-puan mungkin nampak daripada luarnya immigration ini, jabatan immigration tu cantik. Macam tu juga kita tengok dalam jabatan bomba, kita tengok custom, kita tengok immigration, nampak orang lain dah cantik belaka. Tak ada yang tak cantik. Walau bagaimanapun sebenarnya di dalam itu ada sesuatu yang masih belum lengkap, masih belum tak cantik, kadang-kadang lebih tak cantik pada orang lain. Misalnya, mungkin tuan-tuan dan puan tak terbayang bahawa immigration ni setakat ni cuma baru ada grade 44 baru sehingga kali ini. Berbanding dengan jabatan bomba dan jabatan custom, kami jauh ketinggalan. Saya balik kepada sejarah sedikit, sejarah perkhidmatan. Perkhidmatan immigration, terutamanya jawatan pegawai immigration, mula ketinggalan apabila skim gaji kabinet diwujudkan. Dalam Benham Report, dalam Sufyan Report, jawatan pegawai immigration itu telah diklasifikasikan sebagai separuh ikhtisas pada peringkat itu. Tapi bila masuk skim gaji kabinet, immigration tertinggal sehingga ke hari ini. Orang lain berubah mengikut grade, immigration masih kekal di tempat yang sama juga macam pegawai custom. Yang paling sinonim dengan immigration, custom. Sama. Masih tertinggal. Jadi dalam keadaan ini kita bukan nak membincangkan isu peribadi mana-mana agensi penguasa. Kita nak sama, tapi kita terpaksa menceritakan apa yang kelemahan-kelemahan yang telah sedia ada, yang kita boleh perbaiki bersama. Okey, next. Okey, saya akan sentuh mula-mula sekali isu dan cabaran immigration. Kita tengok isu dan cabaran yang mana tuan-tuan dan puan juga ada isu dan cabaran yang sama. Mungkin sama dan mungkin lebih besar, mungkin berbeza. Kemudian skop tugas immigration, fungsi immigration, justifikasi permohonan, kemudian cadangan, satuan dan jabatan. Dalam immigration sekarang ni, tahun-tahun terakhir ni, pihak pengurusan dan kesatuan duduk bersama membincangkan untuk menaik tarafkan perkhidmatan immigration. Kemudian cadangan dan syarat lantikan dan laluan kerjaya. Jadi fokus immigration, saya mewakili kesatuan perkhidmatan immigration, kami akan membentangkan berkaitan dengan apa cadangan-cadangan kami. Dan ada juga cadangan untuk diambil maksudnya sure kami kepada QPEX untuk digabungkan, untuk diambil tindakan menyelaraskan, bukan gabung tapi menyelaraskan semua keistimewaan kepada semua agensi penguasa. Okay, next. Sebelum tu, secara sepintas lalu, immigration pada tahun lepas adalah pengutip hasil kerajaan yang ketiga tertinggi selepas custom, dan yang nombor satu berhasil, kedua custom, ketiga immigration. Walau bagaimanapun kami berada di akademi custom ni, di akademi bomba dan penyelamat ni, kami rasa macam langit dengan bumi kalau dibandingkan immigration. Keanggotaan kami lebih kurang 11,900 orang beruniform. Belum masuk tak beruniform. Tetapi kami cuma ada satu akademi. Contoh, kami cuma ada satu akademi yang pada satu-satu masa boleh hanya memuatkan 300 orang. Kalau kita menceritakan masalah-masalah, mungkin kita nampak yang ni cantik, tapi sebenarnya lebih teruk daripada kita. Sebenarnya. Jadi dengan kutipan dan segala prasarana yang kami amat jauh ketinggalan berbanding dengan yang kami nampak, berbanding dengan agensi yang lain, sahabat-sahabat dari agensi lain. Kami juga tidak ada satu pun pejabat negeri yang berdiri dengan sendiri. Contohnya, tidak ada satu bangunan kutip tinggi, prasarana third class, kemudahan-kemudahan third class. Jika dibandingkan PBT, sahabat kita daripada PBT, masih ada elam kritikal dan sebagainya. Immigration, apa yang dapat bagi seorang pegawai immigration grade MP17? Gaji permulaan 927.03 sen. Imbuhan tetap khidmat awam 115. IDP 180.
Kola kalau tak duduk quarters dapat 300, jadi 1522. Itu saja. Tidak ada lain-lain enam sebagaimana yang dinikmati oleh tuan-tuan dan puan dari jabatan lain. Kami langsung tak ada enam. Sehingga kan Datuk Presiden JPEX terkejut apabila tahu imigresen ni amat jauh ketinggalan berbanding dengan orang lain. Orang lain ada juga walaupun 100. Imigresen langsung tak ada. OT biasa macam juga agensi lain. Sama. Orang lain ada buah tetap, ada juga OT. Bayaran insentif, ada juga OT. OT ni tak menjamin. Boleh disekat bila-bila masa. Kita tak boleh cakap OT. Sebab benda yang tidak pasti kita tak nak. Kita ambil benda tu. Kalau maksudnya kita diberi bayaran insentif yang sama semua, kemudian diberi OT, itu adalah satu kelebihan kalau ada peruntukan kerajaan. Okey, next. Kemudian ini adalah dari segi jumlah pejabat. Dan bagi imigresen, semua pegawai imigresen adalah pegawai pengkuasa. Walau di mana dia bertugas sekalipun, di pintu masuk dan sebagainya, dia adalah pegawai pengkuasa yang mengkuasakan akta-akta persekutuan. Next. Okay. Dalam isu dan cabaran, sebelum nak pergi, kita pergi ke isu dan cabaran. Dari segi isu dan cabaran yang makro adalah persepsi dan ekspektasi rakyat yang tinggi. Sekarang kalau kita tengok di mana-mana, bila sebut saja parti, bila sebut orang asing, semua menuding jari ke imigresen tanpa mengetahui latar belakang sebenar. Tengok ramai di Kuala Lumpur, hari cuti penuh, orang akan cakap parti. Orang akan cakap imigresen tak buat kerja. Contoh, ini persepsi. Sedangkan yang ada di situ adalah orang-orang yang sah masuk ke Malaysia. Mengapa imigresen pergi masuk? Jangan tanya itu. Itu adalah dasar semasa yang kami hanyalah pelaksana. Okey. Kemudian pemerdagangan orang sebagai cabaran baru dalam penguasaan, yang mana agensi yang terlibat di sini yang ada custom, yang terlibat di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyimpan Migran 2007. Satu akta yang diistilahkan sebagai jenayah berat, yang membawa hukuman berat. Di bawah Amlat FA, di bawah jadual ketiga, diistilahkan sebagai jenayah berat. Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyimpan Migran. Ini adalah satu lagi bahan yang memerlukan pegawai imigresen bergerak ke satu tahap yang baru. Dulu orang cakap imigresen parti. Sekarang tidak lagi. Kita telah bergerak ke satu arah yang baru, iaitu penguasaan jenayah berat. Kemudian dari segi jenayah hentas sepadan, imigresen juga telah diamanahkan dan dipertanggungjawabkan. Contoh yang sebelum berlakunya pertukaran antar menteri yang lama, telah diwawakan akan diwujudkan satu pusat untuk menggembeling agensi-agensi penguatkuasa bagi mendapatkan maklumat-maklumat dan mencegah jenayah hentas sepadan ataupun transnational organised crime. Tanpa pergerakan manusia tak berlaku jenayah. Jadi pergerakan manusia pada zaman globalisasi memerlukan imigresen meningkatkan lagi tahap pegawai-pegawai dia, kemahiran, pengetahuan dan sebagainya. Okay, next. Dari segi dalaman, isu-isu dalaman, risiko keselamatan diri semasa pemeriksaan, kerana bagi imigresen penguatkuasaan adalah melibatkan orang. Bila kuat-kuasa akan berlaku tangkapan manusia yang berbagai-bagai jenis. Kita sebut parti, kadang-kadang parti ini kita tak tahu. Bila sebut parti pendatang asing tanpa izin masuk ke Malaysia, tak proper. Mungkin dia lari daripada sana seorang penyaringan dan sebagainya. Ini adalah risiko-risiko yang pernah berlaku. Kemudian faktor persekitaran. Imigresen bila kuat kuasa di semua tempat, baik paya, baik apa semua, selagi mana pendatang asing tanpa izin itu berada, maka di situlah imigresen akan masuk ke tempat-tempat sekian. Kemudian risiko penyakit jangkit, terutamanya yang bertugas di depo dan sebagainya. Kita amat sedih, kita tak ada pun suntikan-suntikan macam penjara. Kita mengendalikan tahanan setiap hari. Dan dah ada kes
kita tak berniat nak mendedahkan berapa ramai yang dah kena penyakit-penyakit, tetapi Kesatuan Perkhidmatan Imigresen memang ada senarai-senarai pegawai yang telah, terutamanya batu kering, yang berjangkit dari seorang ke seorang. Ini adalah risiko-risiko yang buat kerja. Memang kita minta kerja tu, kita jaga, tetapi kita tidak terbela. Kemudian dari segi penguasaan, contoh, ini biasa, mana-mana KPDN, TK, custom, semua bersama. Kemudian risiko-risiko tomahan. Memanglah tomahan. Dulu bila masuk dalam paper berita harian muka surat depan, kes Pulau Ketam, semua orang cakap pasal immigration. Balik ke kampung, orang tanya kerja apa, nak cakap kerja immigration pun rasa segan. Tomahan. Sedangkan perkara ini kadang-kadang tidak benar. Yang berlaku mungkin segelintir yang kecil. Okay, next. Dan isu dan cabaran yang paling besar adalah sekarang ini telah diisytiharkan oleh kerajaan 5 tahun yang lepas, masih tak berubah. Musuh nombor 2 negara adalah pendatang asing tanpa izin. Pertama, dadah, kedua pendatang asing tanpa izin. Masih belum berubah sehingga sekarang. Dan immigration adalah agensi yang directly involved dengan penguasaan melibatkan pendatang asing tanpa izin. Okay, next. Dari segi skop tugas immigration, sebahagian besar adalah melibatkan aspek penguasaan. Kemudian pengurusan depo tahanan yang sekarang ini telah kita ada 16 depo tahanan. Daripada 16 ini, pada satu masa melibatkan 10,000 tahanan. Kemudian aspek pencegahan dan keselamatan negara, iaitu kawalan-kawalan di pintu masuk dan keluar negara, yang mana kita ada 128 pintu masuk negara yang melibatkan darat 64, laut 30 dan udara 34. Kemudian dari segi aspek keselamatan dan pasport, visa, pas dan permit, aspek pekerja asing, dasar-dasar semasa pekerja asing dan sebagainya, melibatkan immigration secara direct. Aspek hubungan antarabangsa dan diplomatik, yang mana kita ada 29 attaché di luar negara yang bertugas di kedutaan-kedutaan di luar negara. Okay, next. Saya pecahkan fungsi-fungsi immigration secara lebih detail. Dari segi kawalan pintu masuk, immigration adalah frontliner. Apa yang dibentangkan di sini memaksudkan bahawasanya perkhidmatan immigration itu memerlukan peningkatan dari segi tahap pendidikan. Dan sebelum saya terlupa, apa yang dibincangkan di peringkat KPISM, Kesatuan Perkhidmatan Immigration Semenanjung Malaysia, adalah apa cadangan yang kita kemukakan pada hari ini tidak mengambil kira keadaan semasa. Kita akan mengambil kira 10 hingga 15 tahun yang akan datang. Yang mana bila kami kemukakan, pihak KPISM mengemukakan cadangan ini, kami telah mengadakan kajian dan telah juga mempertimbangkan bahawasanya dalam tempoh 10 tahun akan datang, tahap pendidikan akan berubah. Terutamanya apabila Malaysia menjadi negara maju, maka tahap pendidikan, ijazah dan diploma dan ijazah menjadi satu yang akan menjadi satu kemestian. Dari segi ini kita perlu lihat bersama bahawasanya adakah kita masih nak mengekalkan tahap yang lama lagi 10 tahun, adakah nak kaji semula. Dan kalau kita tengok suatu masa dulu, di sini ramai yang pengundi saluran pertama dan kedua, maksudnya yang dah berumur 40 ke atas kebanyakannya. Jadi kalau kita tengok zaman kita bersekolah dahulu, nak masuk universiti, nak lulus ijazah, satu perkara yang jarang-jarang tidak dikata. Tetapi sekarang telah menjadi satu kebiasaan, kerana dasar pendidikan semasa negara yang kita telah wujudkan di IPTS, kita sendiri pun tak tahu berapa ratus, berapa ribu yang ada di Malaysia. Dan setiap tahun beratus-ratus ribu yang keluar dengan kelulusan diploma dan ijazah. Dari segi ini, KPISM mengambil kira cadangan-cadangan. Misalnya, cadangan peringkat paling rendah sekarang hingga 10 tahun, apa dia? Kalau dulu kemasukan SPM, immigration dari dulu kemasukan SPM
pada ketika itu grade C11, pegawai imigresen tingkatan biasa C11. Kemudian apabila jadi SSB, jadi KP8. Kemudian SSM ditukar kepada KP17. Pada ketika itu, pada ketika grade ABC, imigresen masih kekal di C, dan seingat-ingat dalam perbincangan KPISM, pada masa itu kebanyakan agensi lain juga, kebanyakan jawatan lain juga berada pada grade yang sama. Dan sekarang dia telah berada grade sama ada B atau lebih tinggi. Jadi bila cakap imigresen dan custom ni sama, kebanyakan yang sama. Cuma kelebihan custom ni satu je, dia dah jabatan tutup, dia dah ada peringkat yang lebih tinggi. Itu saja. Tapi yang peringkat bawah sama sebenarnya, jauh ketinggalan. Okey, dari segi saya balik kepada kawalan pintu masuk bagi fungsi utama imigresen, menjadi frontliner. Apabila orang masuk, sekarang kita tahu, bukan kita nak halang orang masuk, sebab Malaysia perlukan pelabur, perlukan pelancong. Bila masuk pelabur, masuk pelancong, maka itu adalah dari segi dasar ekonomi semasa negara. Dan dari segi ini, imigresen terlibat secara direct sebagai frontliner. Kemudian dari segi risiko kepada ancaman penyakit berjangkit di kawalan-kawalan pintu masuk, contoh dulu, satu ketika dulu merebak penyakit Ebola, imigresen tak ada apa-apa, sedangkan sentuhan boleh menyebabkan jangkitan. Ini yang dimaksudkan jangkitan H1N1 dan sebagainya, terdedah secara langsung kepada penyakit berjangkit. Kemudian seseorang pegawai imigresen itu di pintu masuk juga perlu bertindak sebagai document forensic expert, yang dia kena tentukan dalam masa yang singkat. Tambah pula sekarang ni clearance 10 minit bagi setiap satu pesawat di KLIA. Ada berapa ramai penumpang, maka perlu dibuat clearance dalam tempoh 10 minit. Dalam masa yang sama perlu menentukan kesahihan dokumen, tidak berlaku penyamaran dan sebagainya. Mengesah penyamaran sama juga, profiling and criminology, mengenal pasti penjenayah dan sebagainya. Kerana ini adalah the floodgate. Kalau berlakunya terbukanya floodgate, maka kebanjiran akan masuk ke dalam. Penguasaan daripada dalam adalah sesuatu yang amat sukar. Kemudian membuat keputusan di kawalan pintu masuk dalam tempoh 10 minit sebagaimana saya maksudkan tadi. Dalam tempoh 3 bulan saja, kalau ikutkan lebih 12 juta. Sebenarnya exact figure lebih besar daripada 12 juta. Maksudnya pegawai imigresen, kalau ikutkan pecahan, setiap pegawai imigresen mengendalikan pelawat asing yang masuk ke Malaysia satu hari saja sehingga 3,000-4,000 orang. Okey, kemudian membantu agensi seperti Interpol, polis, TCO bagi mengesan dan menangkap penjenayah yang nak masuk ke Malaysia, yang nak keluar daripada Malaysia. Kemudian tugas jaring kawal bagi tujuan pengusiran. Kemudian juga risiko-risiko kalau berlaku terlepas dan sebagainya, itu akan menyebabkan boleh dituduh di bawah kanun siksaan dan ritual. Sama juga bila mengirim kawal pesalah, dia akan jadi, dia akan ada risiko-risiko. Kemudian melakukan pemeriksaan di atas kapal yang anchorage, duduk di tengah laut. Pegawai imigresen kena pergi panjat kapal, naik bot kecil pergi panjat kapal yang besar, kapal dagang dan sebagainya, untuk buat pemeriksaan supaya tak ada stowaway di dalam kapal tersebut. Okay, next. Kemudian yang kedua, fungsi imigresen adalah pengurusan tahanan. Kalau ikutkan fungsi yang pertama tadi, sinonim dia saudara yang paling dekat adalah Jabatan Kastam. Di mana-mana checkpoint ada imigresen, ada kastam. Kemudian dari segi fungsi yang kedua adalah pengurusan tahanan. Ada sinonim dengan saudara daripada Jabatan Penjara. Walaupun dia lebih besar fungsi dia, tetapi ada sinonim, ada sedikit fungsi itu di Jabatan Imigresen. Menguruskan tahanan warga negara asing yang melakukan kesalahan, sama ada untuk disiasat dan untuk tujuan sebelum dihantar pulang. Ini juga risiko ancaman penyakit. Menahan orang-orang yang telah selesai menjalani hukuman. Biasanya bila dilepaskan daripada penjara, dibebaskan daripada penjara setelah melaksanakan tempoh hukuman tertentu, dia jadi panduan dagang.
maka immigration akan mengendalikan. Kemudian mengirim kawal OKT ke mahkamah untuk tujuan pendakwaan. Ini kerja pegawai immigration juga. Pegawai immigration ni dia multi-fokus, multitasking. Dia akan buat semua kerja. Dia dalam kitaran dia akan buat semua kerja. Bukan kata setahun ni dia buat kerja itu saja, dia tak buat kerja lain. Dia akan dalam setahun, dalam sehari, dalam seminggu dia akan buat kerja secara rotation. Kemudian menguruskan pemindahan pada warga, melakukan pengusiran warga negara asing dan penghantaran pulang mangsa pemerdagangan warga negara asing juga adalah tugas eksklusif yang diberikan kepada Jabatan Immigration. Pengusiran warga asing, Immigration. Penghantaran pulang mangsa pemerdagangan di bawah Akta Anti Pemerdagangan Seksyen 51. Agensi sama ada polis, custom, APMM ataupun Jabatan Tenaga Kerja apabila selesai sesak mesti serah. Kita juga yang akan hantar balik. Kemudian menguruskan hal ehwal dokumentasi warga negara asing di kedutaan-kedutaan. Kita kena pergi direct ke kedutaan. Kadang-kadang dari 17 ni pergi kendalikan dengan kedutaan. Sebab tu kata dia multitasking, macam-macam kerja dia buat. Mengawal OKT warga negara asing yang sakit di hospital. 2 hari, seminggu duduklah di hospital. Sama juga macam penjara. Kemudian bertindak sebagai pegawai kaunseling kepada mangsa pemerdagangan. Sekarang ni mangsa pemerdagangan, terutamanya warga negara asing yang kena buat immigration, pegawai immigration kena jadi pegawai kaunseling. Maksudnya tugas baru. Bila adanya pemerdagangan orang, tugas baru. Mengawal tahanan asing dalam blok di depo, di lokap-lokap, sama juga. Kemudian melaksanakan pencegahan rusuhan di depo-depo. Apabila berlaku rusuhan, maka peringkat awal akan dikendalikan sendiri oleh immigration dan seterusnya akan dikendalikan oleh FIU. Ini sama, mendapat latihan juga daripada FIU, perkara yang sama. Okey, next. Kemudian dari fungsi yang ketiga, dari segi penguasaan, ini sama semua. Tuan-tuan dan puan, sama ada PBT ke, immigration, custom dan sebagainya, kita ada sinonim. Kita ada kerja-kerja yang hampir sama dari segi penguasaan, yang sama dengan tugas-tugas seorang pegawai polis. Menjalankan tugas lisikan, kita tahu tugas lisikan. Dan sekarang ini dalam era yang terbaru ini, immigration telah secara rasminya Menteri Dalam Negeri yang sebelum ini telah menubuhkan bahagian perisikan intelijen, yang mana dia akan bertindak sebagaimana menerima latihan daripada juga agensi-agensi seperti CIA, dan telah ada pegawai kita dihantar ke China untuk menerima latihan 1 hingga 2 tahun. Jadi tugas-tugas lisikan ni ancaman dia besar, sama juga macam custom apabila melakukan tugas-tugas perisikan. Menjalankan tugas-tugas operasi, ancaman persekitaran dan manusia. Orang akan mengelak tangkapan. Kawasan-kawasan yang kita pergi, kalau kita paling mudah kita bayangkan, di tempat pembinaan, risiko amat tinggi. Kemudian menjalankan tugas-tugas tangkapan, hak-hak orang yang ditangkap perlu diambil kira. Kemudian menjalankan tugas-tugas siasatan. Okey, tugas siasatan tak ada beza dengan siasatan yang dilakukan oleh seorang pegawai polis. Sama. Kalau pegawai polis sekarang saya difahamkan, pegawai penyiasat kanan sekarang ni adalah ASP, grade 44. Kemudian pegawai penyiasat, inspektor. Kalau immigration, siasat kes yang sama. Kalau kes anti pemerdagangan orang, anti penyumpahan migran, kes yang sama, yang siasatnya grade 27 ataupun lebih rendah daripada itu. Biasanya lebih rendah. Maka dari segi tugas, bebanan tugas sama, tetapi dari segi pembayaran upah, maksudnya gaji, tak sama. Polis, pegawai penyiasat, sekurang-kurangnya kita mengambil contoh polis, bukan kita nak berdengki dengan polis. Kita mengambil contoh polis, satu perkhidmatan yang sekarang ni dari segi penguasaan yang mungkin terbaik daripada, lebih baik daripada kita. Tugas siasatan, tugas pendakwaan. Kadang-kadang pegawai immigration grade KP 17 melaksanakan tugas pendakwaan. Bukan pergi dakwa, kes mengaku salah. Kadang-kadang melibatkan kes perbicaraan. Yang dia berhadapan itu adalah peguam bela, profesional. Ini yang berlaku dalam immigration. Dan tidak ada sebarang elam.
Kalau agensi lain, siasatan ada elang, pendapatan pun ada elang, dan tugas-tugas lain pun ada elang. Immigration tak ada. Kemudian tugas-tugas pengusiran, yang mana tugas pengusiran ini bukan sesuatu yang mudah, juga memerlukan skill yang tinggi. Contoh, penjenayah peringkat antarabangsa. Kita ambil contoh suatu ketika dulu, bekas ketua polis Kemboja yang dikendaki oleh pihak berkuasa Kemboja, yang akhirnya kes itu telah jadi kes rujukan di Mahkamah Tinggi. Dia tak nak balik. Bila dia masuk Malaysia, dia tak nak balik. Jadi bila dia tak nak balik, risiko dari segi pegawai yang mengirim kawal, dan dia ada duit yang banyak, macam-macam boleh berlaku. Kemudian tugas mencegah penyelundupan migran di sempadan-sempadan terutamanya Johor sekarang ini, yang mana sebelum ini saya menceritakan bukan atas kapasiti individu, tetapi berdasarkan pengalaman di Johor, dari segi penyelundupan migran amat membahaya. Penduduk migran ni biasanya kalau dilaporkan oleh ICE, Immigration and Customs Enforcement US, biasanya penduduk migran ni dia akan terlibat dengan transnational organized crime, menyudup migran, menyudup senjata, menyudup dada, dan dia juga ada kelengkapan untuk mengatasi pihak penguasa. Memang di Johor amat terdedah kepada bahaya. Contoh, di tempat-tempat lain juga sama, tetapi risiko yang paling besar adalah di pantai-pantai di Johor dalam mencegah penyelundupan migran. Ini dari segi fungsi imigresen penguasaan, kita ada fungsi yang sama juga dengan agensi yang lain, terutamanya polis. Yang pertama, kawalan pintu masuk kita ada sinonim dengan custom. Yang keduanya, kawalan di depo-depo kita ada sinonim dengan penjaga. Yang ketiganya, penguasaan kita sama dari segi penguasaan. Next. Kemudian tugas-tugas eksklusif yang mana imigresen buat, orang lain tak buat. Ini contoh. Kemudian mengeluarkan pasport dan dokumen perjalanan kepada warga negara dan penduduk tetap. Ini adalah tugas eksklusif yang diberi hanya kepada imigresen. Orang lain tak buat. Kemudian mengeluarkan visa pas permit kepada warga negara asing yang masuk ke Malaysia, juga tugas eksklusif kepada imigresen. Sebab setiap agensi kita ada fungsi-fungsi yang eksklusif tertentu. Ada yang persamaan dan ada yang eksklusif. Kemudian mengeluarkan pas lawatan kerja sementara kepada pekerja asing dan pembantu rumah, menguruskan penghantaran pulang pendatang asing tanpa izin dan mangsa pemodal.